Okey, seterusnya, penyata kewangan. Apakah dia penyata kewangan? Okey, kalau kamu rujuk pada buku teks, muka surat 13, okey, kita akan tahu bahawa penyata kewangan ni adalah satu rekod di mana rekod sebuah format ataupun dalam buku akaun tu dia ada catat duit-duit yang pengiraan dan sebagainya. Itu semua maklumat dalam sebuah kewangan, dalam sebuah perniagaan. Format dia macam mana pula? Menurut format yang kita dapat, itu adalah format yang telah mengikut standard piawaian yang diselaraskan di seluruh negara, di seluruh dunia. Jadi kalau di Malaysia, yang mengawal format standard ni namakan MASB, Malaysian Accounting Standard Board, yang kita dah maklumkan, yang kita dah belajar pada kelas sebelum ini. Dan dia disediakan sama ada dalam bentuk lajur ataupun bentuk penyata. Sebenarnya tajuk ini tidak ditekankan sangat dalam bab 1, dalam modul 1 kerana dia akan lebih detail, lebih terperinci pada modul 7. Baiklah. Selain itu, apa gunanya penyata kewangan ini? Adalah untuk kita mengira untung ataupun rugi sesebuah perniagaan. So, sini ada QR code. Kalau pelajar boleh scan, boleh tengok sendirilah apakah penerangan yang lebih lanjut. Okay, akaun penyata kewangan ini terdiri daripada dua komponen, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, dan seterusnya penyediaan penyata kedudukan kewangan. Bila kita nak sediakan penyata kewangan ni, kita mesti ada ciri-ciri kualiti yang baik. Jadi, apakah ciri-ciri kualiti yang baik bagi sesebuah penyata kewangan? Kita ada dua, iaitu ciri kualitatif tertingkat ataupun yang kedua, ciri kualitatif asas. So, apa dia tertingkat? Apa dia asas? Bagi kualitatif tertingkat, kita ada yang pertama iaitu kebolehbandingan. So, bila kita menyediakan akaun tersebut mestilah boleh dibandingkan dengan maklumat tahun lepas. So, kalau tahun lepas punya akaun tidak begitu baik, tahun ini punya akaun, sebab kita nak untung, so kita bandingkan, so akan datang mestilah kita buat lebih baik. Kita kaji akaun kita supaya kita dapat untung yang lebih baik pada tahun akan datang. Kedua, kebolehfahaman. So, bila menyediakan akaun tersebut, mestilah akaun itu boleh difahami oleh accountant. Dan bila nak ditanya di soal, kita boleh terangkan dengan lebih baik. Kebolehsahan. Maksud kebolehsahan adalah akaun itu logik, boleh dipercayai dan tidak menimbulkan pemalsuan, tidak menipu. Pemasaan. Pemasaan bermaksud apabila kita menyediakan akaun itu mestilah relevan pada tahun semasa. So, kalau kita menyediakan akaun itu pada tahun 2020, selesaikan pada tahun 2020. Jangan tunggu 5 tahun kemudian baru nak kira untuk tahun 2020. Yang kedua, kita ada ciri kualitatif asas. Apa itu kualitatif asas? Maksudnya relevan. Kita ada mestilah ciri-ciri relevan, iaitu berguna kepada orang. So, kita buat akaun tu, apa tujuan dia? Okay, biasanya kita akan gunakan untuk penyediaan kepada pihak bank dan juga kepada pihak pemegang saham. Perwakilan benar. So, apa itu perwakilan benar? Maksudnya di sini, akaun tersebut mestilah tidak berat sebelah, tidak menipu dan tidak mengelirukan orang ramai. So, dia mesti akaun yang menunjukkan prestasi sebenar dalam sesebuah syarikat tersebut. So, ini adalah ciri-ciri kualitatif. Okay? Kita ada tertingkat dan juga ciri kualitatif asas. Seterusnya, apakah tujuannya kita menyediakan penyata kewangan ini? Siapa yang akan menyediakannya? Sudah pastinya orang pertama yang akan menyediakan kewangan ini adalah pemilik perniagaan itu sendiri. So, dia berniaga, dia kena tahulah kewangan dia, untung ke rugi ke, dia kena kira. Ataupun daripada pekerja sendiri, iaitu orang yang bekerja sebagai cashier, sebagai accountant, orang kerani akaun di dalam kedai dia sendiri. Seterusnya, pihak luar. Contoh pihak luar siapa? Orang yang menyediakan sepertinya accountant yang telah dilantik dan siapa-siapa yang mempunyai tauliah yang bersesuaian untuk menyediakan akaun tersebut. So, ini adalah penerangan dia. So, tiga pihak yang menyediakan penyata kewangan.
Seterusnya, siapakah pengguna? Okey, pengguna penyerta kewangan ini kita terdiri daripada kita ada pengguna dalaman. Siapa pengguna dalaman dia? Okey, pemilik sendiri. So, pemilik tadi dia menyediakan akaun, kemudian dia guna sendiri sebab dia nak kenal pasti untung ataupun rugi dalam perniagaan dia. Pihak pengurusan. Pihak pengurusan dia akan gunakan akaun yang telah dibuat tadi untuk merancang perniagaan pada akan datang, pada tahun depan. Mungkin dia rugi, dia kata dia rugi tahun depan, so dia nak meniaga supaya lebih untung pada tahun depan, so dia akan merancang dengan lebih baik. Di kalangan pekerja sendiri, pekerja dia akan tahu kedudukan kewangan perniagaan. Mungkin dia kerja situ, lama-lama dia tahu kedai itu akan bankrupt. So, buat apa dia kerja lama-lama lagi kat situ? Mesti dia akan pindah. Dia akan pindah ataupun cari pekerjaan yang lebih baik. Kemudian kita ada pengguna luaran. Kalau pengguna luaran di sini, okey. Siapa pengguna luaran? Itu pihak bank. Pihak bank ni dia gunakan akaun untuk menyemak sama ada kedai ini mampu membayar hutang ataupun tidak. Contoh, kedai itu dia nak besarkan bisnes dia, so dia akan membuat pinjaman. Pihak bank akan memeriksa akaun dia mampu ke tak dia bayar hutang. Kalau dia tak mampu bayar hutang, kita yang kerja dekat bank pun kita tak nak bagi pinjam. Betul tak? Okey. Seterusnya adalah pembekal. So, siapa pembekal ni? Andai kata kita buka kedai runcit, kita nak beli barang, masukkan dalam kedai kita. So, kita biasanya akan berhutang dulu sebab kedai kita tak ada barang, kita pun tak ada keuntungan lagi. Biasanya kita akan beli roti gardenia banyak-banyak, beli aiskrim satu peti besi, satu peti box untuk aiskrim dan sebagainya, beras, ikan. So, kita biasanya akan berhutang dulu. Jadi, pembekal ni dia akan kaji sama ada mampu bayar ataupun tidak, untuk mengelakkan supaya berlakunya hutang lapuk. Apa maksud hutang lapuk di sini? Hutang yang tak akan dibayar. Siapa yang nak berniaga kalau hutang itu tidak dapat dibayar? Betul tak? Okey. Seterusnya, pihak agensi kerajaan sendiri. Pihak agensi kerajaan sendiri, mereka akan mengira dan menyemak sama ada bisnes itu perlu membayar cukai ataupun berapa cukai yang perlu dibayar bagi perniagaan tersebut.